kepada semua pelajar. Okey, bertemu kembali kita dalam kelas sejarah tingkatan 1 pada hari ini. Okey, sebelum memulakan pengajaran, cikgu imbas kembali pengajaran yang lepas iaitu bab 5 tamadun awal dunia. 5.1 4 lokasi tamadun awal dunia, tamadun Mesopotamia, tamadun Mesir Purba, tamadun Indus, tamadun Huang He. Okey, di mana keempat-empat tamadun awal dunia ini wujud di kawasan lembah sungai. Okey, tamadun Mesopotamia wujud di lembah sungai Euphrates dan sungai Tigris. Tamadun Mesir Purba wujud di lembah sungai Nil. Tamadun Indus wujud di lembah sungai Indus, dan yang terakhir tamadun Huang He wujud di lembah sungai Huang He. Okey, itu adalah pengajaran kelas yang lepas. Okey, jadi hari ini kita akan sambung subtopik yang baru untuk bab 5, 5.2 perbandingan sumbangan tamadun awal. Okey, yang mana ada beberapa aspek yang perlu kita lihat untuk membandingkan setiap tamadun tersebut. Okey, terdapat 5 aspek perbandingan sumbangan tamadun awal iaitu pemerintahan dan pentadbiran, kegiatan ekonomi, teknologi, kesenian dan kesusasteraan, binaan dan bangunan. Okey, yang pertama kita akan melihat pemerintahan dan pentadbiran dalam tamadun Mesopotamia. Negara kota diperintah oleh raja. Negara-negara kota bersatu membentuk empayar yang pertama. Kerajaan Mesopotamia mempunyai pemerintah iaitu bernama Hammurabi. Raja Hammurabi ini telah memperkenalkan kod undang-undang Hammurabi yang mana mengandungi kira-kira 282 perkara merangkumi hal perdagangan, kecurian, denda dan hukuman. Hammurabi telah membina bangunan, memperbaiki sistem pungutan, cukai serta meningkatkan kegiatan perdagangan. Okey, itu ialah pemerintahan dan pentadbiran dalam tamadun Mesopotamia. Seterusnya kita akan lihat tamadun Mesir Purba. Pemerintahan dan pentadbiran dalam tamadun Mesir Purba yang mana diketuai oleh Fir'aun. Fir'aun memerintah negara seperti kuasa Tuhan yang mana raja berkuasa mutlak. Segala arahan yang dikeluarkan oleh raja perlu diikut oleh rakyatnya. Raja mempunyai pandangan kehidupan selepas mati yang mana masyarakat dalam tamadun awal telah tahu untuk menghormati mayat, yang mana mayat pada ketika itu telah dikebumikan. Berbeza dengan zaman pra-sejarah, masyarakat hanya tidak menguruskan mayat sebaiknya. Okay, seterusnya menggalakkan kegiatan perdagangan menggunakan jalan sungai, iaitu menggunakan jalan sungai Nil, jalan sungai yang utama. Apabila pedagang menghadapi ancaman serangan daripada penjahat, daripada lanun lah khususnya sebab lanun terdapat di kawasan perairan. Okay, oleh itu raja akan bertindak untuk menghantar tentera bagi melindungi pedagang yang datang berdagang di tamadun Mesir Purba. Okey, seterusnya tamadun Indus, teraju pemerintahan dipegang oleh golongan pendeta. Golongan pendeta adalah golongan keagamaan yang mana mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam bidang keagamaan dan pentadbiran. Okey, seterusnya tamadun Huang He, sistem politik berasaskan negara-negara kota, masyarakat dan keluarga merupakan unsur penting mempunyai pembahagian kelas sosial. Okay, berbeza dengan zaman prasejarah, masyarakat dalam tamadun Huang He telah adanya pembahagian kelas sosial. Dia ada tahap-tahap dalam kehidupan masyarakat. Kuasa raja datang dari syurga, raja berkuasa dalam bidang ekonomi, politik dan agama. Okey, itu ialah aspek yang pertama, pemerintahan dan pentadbiran untuk keempat-empat tamadun awal. Seterusnya, kegiatan ekonomi tamadun Mesopotamia. Kegiatan ekonomi dan pengkhususan kerja wujud apabila adanya lebihan hasil pertanian. Masyarakat yang bekerja sebagai petani telah bekerja menjadi peniaga, pedagang dan artisan. Perdagangan dalam tamadun Mesopotamia telah meluas sehingga ke kawasan
lembah Indus, iaitu ke kawasan tamadun yang lain, iaitu tamadun Indus. Ekonomi ditadbir secara berpusat oleh golongan agama dan raja. Kerajaan menentukan jumlah tanaman dan bilangan petani. Dan yang terakhir, pertambahan penduduk menyebabkan permintaan tukang rumah bagi pembinaan rumah semakin meningkat. Okey, yang kedua, kegiatan ekonomi dalam tamadun Mesir purba. Pertanian merupakan kegiatan yang utama. Majoriti penduduk ialah petani. Petani perlu membayar sewa tanah kepada raja. Terdapat kegiatan pertanian, wujud pekerjaan dalam bidang penenunan, pembuatan tembikar dan peralatan-peralatan harian. Ekspor utama ialah tekstil dan kertas, sebab di lembah Sungai Nil terdapat pokok papirus yang mana pokok tersebut digunakan untuk membuat kertas. Terdapat pelumbungan emas. Sungai Nil yang lebar membolehkan kapal-kapal dagang menyusurinya dan berlabuh di pelabuhan-pelabuhan seperti Tibes, Memphis dan Elephantine. Okey, seterusnya, kegiatan ekonomi tamadun Indus. Sistem ekonomi bersepadu yang berasaskan pertanian. Tanaman utama masyarakat tamadun Indus ialah gandum dan barley. Terdapat kegiatan tenunan kain dan kerja-kerja logam. Kegiatan perdagangan sangat berkembang. Seperti kita sedia maklum, tamadun Indus telah ada hubungan perdagangan dengan tamadun Mesopotamia. Okey, yang terakhir, tamadun Huang He. Tamadun Huang He dari aspek kegiatan ekonomi memberi tumpuan perdagangan, iaitu pertanian sekoi dan tanaman padi. Tanaman utama ialah gandum dan barley. Haiwan ternakan seperti lembu, kambing, ayam dan khinzir. Terusan dibina untuk mengairi kawasan pertanian. Pembangunan dalam pertanian juga membawa kemajuan dalam teknologi pembajakan dan penciptaan cangkul dan sabit. Selain itu, petani juga menggunakan batas untuk tujuan penanaman. Okey, penciptaan cangkul, sabit dan pembinaan batas adalah salah satu contoh kemajuan yang sangat tinggi yang telah dicapai oleh masyarakat dalam tamadun Huang He. Okey, itu adalah dua aspek yang telah kita pelajari, pemerintahan dan pentadbiran. Yang kedua, kegiatan ekonomi. Aspek yang ketiga ialah aspek teknologi. Okey, aspek teknologi dalam tamadun Mesopotamia, adanya sistem tali air, reka cipta berasaskan gangsa, terdapat ciptaan roda, sauh dan bajak, sistem nombor berasaskan 60, kalender 12 bulan yang mana kita guna sampai hari ini, mencipta emas, membahagikan bulatan kepada 360 darjah, mencipta pelbagai formula, mengira pelbagai bentuk geometri bulatan dan segi. Ahli-ahli astronomi Mesopotamia pula mencerap pergerakan bulan, planet dan bintang. Okey, kalau kita nampak kat sini, teknologi sangat berkembang dengan maju dalam tamadun Mesopotamia. Seterusnya, tamadun Mesir Purba. Kemajuan matematik dan geometri, kemahiran dalam bidang perubatan, pembinaan terusan dan pengairan, mencipta kalender tahunan yang mana ada 365 hari, yang mana sama dengan kita pada hari ini. Kalender kita mempunyai 365 hari, mencipta kertas. Masyarakat zaman ini merupakan masyarakat yang terawal menulis dan menyimpan rekod sesuatu peristiwa. Kenapa keadaan ini berlaku? Ia adalah disebabkan masyarakat dalam tamadun Mesir Purba telah mencipta kertas daripada pokok papirus. Bentuk penulisan terawal ialah tulisan hieroglif, mencipta dakwat hitam, yang mana dakwat tersebut digunakan untuk menulis dan menyimpan rekod sesuatu peristiwa ataupun urusan perniagaan. Tulisan ditulis di atas papirus adalah untuk menulis teks agama dan dokumen-dokumen penting. Okey, seterusnya,
Kemajuan teknologi dalam tamadun Indus. Kota dibina mengikut grid yang tepat, yang mana kota dibina berbentuk 4 segi. Kota tersebut dibahagikan kepada 2 kawasan, yang mana ada kawasan pertempatan dan kawasan pentadbiran. Bila kawasan tersebut dibahagikan sedemikian, ia akan memudahkan urusan harian masyarakat dalam tamadun tersebut. Adanya sistem perparitan dan pembentungan. Bagi kita benda ni macam sesuatu perkara yang biasa, namun demikian pada masa tersebut ia adalah satu perkara yang mana telah meningkatkan keupayaan masyarakat untuk menjamin kelangsungan hidup mereka. Seterusnya telah mencipta 365 hari dalam kalender tahunan, penciptaan kertas. Seterusnya masyarakat Indus telah ada kebolehan untuk mengukur sukatan panjang dan masa dengan tepat, mencipta sistem menyukat berat dan sukatan. Sistem iaitu sistem timbangan lah. Kemuncak pencapaian tamadun ini dilihat apabila terdapatnya bandar yang terancang, contohnya bandar Mohenjo-daro dan Harappa. Kedua-dua bandar tersebut adalah bandar yang sangat sistematik dari segi pembinaan kotanya. Seterusnya yang terakhir, teknologi tamadun Huang He telah mencipta sutera. Ia sinonim dengan masyarakat di dalam tamadun tersebut. Penciptaan peralatan daripada besi. Kalau kita lihat, masyarakat zaman prasejarah menggunakan alatan yang diperbuat daripada kayu. Bila berlaku evolusi, masyarakat telah menggunakan peralatan dan telah menukarkan peralatan daripada peralatan kayu kepada peralatan besi. Penciptaan wang shilling, peningkatan pengangkutan jalan dan terusan, penciptaan kompas magnetik yang kita gunakan sehingga hari ini, mencipta tulisan dan lukisan, penciptaan benang sutera, mata wang shilling dan penciptaan kompas magnetik. Itu adalah teknologi yang dimajukan dalam bidang tamadun Huang He. Jelas kita dapat lihat di sini masyarakat semakin hari semakin bijak untuk membuat sesuatu yang baru. Seterusnya, aspek yang seterusnya ialah kesenian dan kesusastraan. Kesenian dan kesusastraan bagi tamadun Mesopotamia. Yang pertama, tulisan dikenali sebagai cuneiform. Penduduk telah menukilkan puisi. Penduduk dah mampu untuk meluahkan isi hati, perasaan mereka terhadap sesuatu perkara melalui puisi yang dicipta oleh mereka. Rekaan patung untuk mengingati pemimpin, yang mana masyarakat telah membuat rekaan patung tersebut untuk memberi perhargaan, untuk mengingati seseorang pemimpin yang telah berjasa dalam tamadun tersebut. Kesenian dan kesusastraan dalam tamadun Mesir Purba, iaitu terdapat tulisan yang bernama hieroglif. Lakaran hasil kesenian terdapat di tembok batu sebagai lukisan dinding dan di kawasan-kawasan perkuburan. Seterusnya, kesenian dan kesusastraan bagi keempat-empat tamadun telah selesai dibincangkan. Aspek yang terakhir ialah binaan bangunan dan kemudahan. Binaan bangunan ni, setiap tamadun ada binaan bangunan yang telah dibina dalam tamadun tersebut. Kita akan lihat satu persatu. Tamadun Mesopotamia. Zigurat adalah antara binaan bangunan yang berfungsi sebagai rumah ibadat dan mana terdapat taman tergantung Babylon. Taman tergantung Babylon ni bukanlah kita nampak satu taman yang seolah-olah tergantung. Taman tersebut nampak disebut sebagai taman tergantung Babylon disebabkan oleh
tanaman pokok yang disusun di kawasan tersebut sehingga menampakkan seolah-olah taman tersebut tergantung, iaitu Taman Tergantung Babylon. Okey, yang kedua, binaan bangunan dan kemudahan dalam tamadun Mesir Purba. Okey, binaan yang terdapat dalam tamadun Mesir Purba ialah piramid, sfinks dan tempat ibadat. Piramid dengan sfinks adalah dua perkara yang sangat sinonim dalam tamadun Mesir Purba, sebab kita akan membayangkan, bila kita sebut Mesir, kita akan membayangkan kawasan padang pasir yang luas, kita akan bayangkan binatang seperti unta, kaktus, piramid. Okay, jadi piramid adalah binaan bangunan yang sangat sinonim dengan tamadun Mesir Purba. Okey, seterusnya binaan bangunan dan kemudahan bagi tamadun Indus. Okey, terdapatnya kolam mandi besar. Apa fungsi kolam mandi besar? Okay, fungsi kolam mandi besar ialah tujuan masyarakat dalam tamadun Indus untuk mandi untuk menyempurnakan upacara keagamaan. Kota dibina mengikut grid yang tepat, iaitu seperti cikgu huraikan yang tajuk yang sebelum ni, yang mana kota dalam tamadun Indus dibina berbentuk segi empat yang mana dibahagikan kepada dua kawasan, iaitu kawasan pentadbiran dan yang kedua adalah kawasan pertempatan. Jadi bandar tersebut menjadi sebuah bandar yang sistematik. Yang ketiga, pembinaan jelapang, sistem paik dan pembentungan, dan terdapatnya dewan perhimpunan yang digunakan oleh masyarakat dalam tamadun Indus untuk melakukan membincangkan sesuatu perkara. Okey. Yang terakhir, binaan bangunan dan kemudahan dalam tamadun Wang He, yang mana tamadun Wang He mempunyai kekurangan seni bina monumen. Bandar pertama dibina pada zaman dinasti Shang. Kajian ahli arkeologi mendapati istana dan tempat ibadat dibina di tengah-tengah bandar. Suatu ketika dulu, istana dijadikan sebagai tempat ibadat, tempat untuk masyarakat beribadat di istana tersebut. Okey, jadi selesai kelima-lima aspek perbandingan sumbangan tamadun awal. Okey, jadi cikgu ulang kembali kelima-lima perbandingan sumbangan tamadun awal. Yang pertama, pemerintahan dan pentadbiran. Yang kedua, kegiatan ekonomi. Yang ketiga, teknologi. Yang keempat, kesenian dan kesusasteraan. Dan yang terakhir adalah binaan bangunan. Okey, jadi kat sini cikgu ada beberapa keping gambar yang kamu boleh lihat, yang mana gambar tersebut menceritakan aspek yang terdapat dalam tamadun awal. Okay, gambar yang pertama ialah gambar Taman Tergantung Babylon. Kamu nampak penanaman pokok yang secara berteres ni telah menampakkan taman tersebut seolah-olah tergantung. Sebab itu taman tersebut dipanggil sebagai Taman Tergantung Babylon. Okey, seterusnya zigurat. Zigurat dan Taman Tergantung Babylon adalah dua binaan bangunan yang terdapat dalam tamadun Mesopotamia. Zigurat adalah tempat ibadat yang mana digunakan oleh masyarakat dalam tamadun Mesopotamia, dalam tempat ibadat yang digunakan oleh masyarakat Mesopotamia. Jadi tolong ingat contoh binaan bangunan yang terdapat dalam tamadun tersebut. Okey, seterusnya Sphinx. Ini adalah Sphinx yang mana Sphinx muka dia berbentuk singa dan badan dia seolah-olah berbentuk muka berbentuk manusia dan badan seolah-olah berbentuk singa. Ini adalah binaan Sphinx yang kita boleh nampak di kawasan padang pasir. Okey, yang kedua gambar piramid yang mana kamu tengok terdapat di kawasan padang pasir yang luas, dan juga terdapat binatang iaitu unta. Jadi
kedua-dua perkara ini adalah sangat sinonim dalam tamadun Mesir purba. Kalau kita sebut tamadun, itu perkara tamadun Mesir, itu perkara yang kita terbayang dalam fikiran kita. Okey, gambar seterusnya menunjukkan tulisan yang dicipta dalam tamadun awal manusia, iaitu tulisan cuneiform. Kamu boleh nampak dekat sini ada tulisan cuneiform. Yang kedua, tulisan hieroglif. Yang mana kedua-dua tulisan ini wujud dalam tamadun awal manusia. Okey. Sebelum cikgu mengakhiri pembelajaran pada hari ini, cikgu ucapkan terima kasih kepada semua pelajar yang dapat mengikuti kelas pada hari ini. Okey. Pada akhir pembelajaran, cikgu ingin memberikan tugasan kepada kamu. Okey, terdapat beberapa tugasan yang telah cikgu sediakan. Yang pertama, semua pelajar diminta untuk menyiapkan latihan dalam buku kerja, iaitu buku konker kamu tu, yang mana kamu perlu siapkan bab 7. Okey, jadi bab-bab yang lain cikgu juga minta untuk kamu siapkan. Okey, yang kedua, siapkan nota bab 7. Dan yang terakhir, cikgu minta semua murid untuk membuat senarai semak latihan dan nota-nota yang belum lengkap. Jadi kita dah sampai sehingga bab 7. Cikgu harap semua latihan dalam buku konker dan nota kamu mesti kamu siapkan sehingga bab 7. Bagi yang belum siap, kamu boleh berbuat demikian sebelum pembukaan sekolah. Okey, jadi yang tu sahaja pengajaran kita pada hari ini. Cikgu ucapkan terima kasih kepada semua yang mengikuti pembelajaran cikgu pada hari ini. Sekian, terima kasih.